Mak ni kadang-kadang dia ada rasa authority, kan? Ni mak cakap ni dah banyak makan garam, tu yang banyak darah tinggi. Mak kita, kan? Jangan ada perkataan itu. Itu cakap orang sombong. Dalam keadaan mana pun kita masih kurang. Dan hakikatnya ilmu ni, nak ilmu yang barakah ni, bukan semestinya banyak ilmu. Nak sampai kepada level kita dekat dengan Allah, tidak semestinya ilmu yang banyak tetapi kita tak amal, dia tak akan sampai. Kalau kita tengok sirah para sahabat, kalau Sayyidina Umar sendiri, ni pernah sebutkan sebelum ni, Sayyidina Umar ni surah Al-Baqarah sahaja, 3 juzuk. Surah Al-Baqarah itu 3 juzuk dalam Al-Quran, kan? Nak mengamalkan surah Al-Baqarah, berapa lama Sayyidina Umar ambil masa? 8 tahun. Nak beramal dengan surah Al-Baqarah. Kita agak-agak dah beramal tak? Cuba balik nanti tengok balik surah Al-Baqarah. Surah Wal-Asr yang pendek tu pun cukup lah. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal saleh, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Dah beramal tak? Iman mungkin ya, insya-Allah. Amal saleh ada lagi yang buat, ada lagi yang belum buat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nampak kawan tak tutup aurat proper, berani tegur dah? Nampak kawan solat lambat, berani tegur dah? Nampak kawan nak keluar dating, berani cakap tak? Takut saya kak, nanti dia silat saya. Itu kita tak buat lagi ni, tak beramal lagi ni. Baru surah Al-Asr yang pendek. Jadi ceklah semua surah, apa yang kita dah amalkan. Ini hakikat ilmu. Subhanallah. Kak Nani nak bagi kita nampak yang bukan mudah. Untuk menjadi dekat dengan Allah, kena beramal dengan apa yang kita tahu, baru ilmu itu memberi makna. Bila kita dah beramal, ada orang yang Allah beri rezeki, ilmu dia mungkin tak banyak. Macam ada satu peristiwa, kalau tak silap, dekat Johor, kalau tak silap. Moga-moga peristiwa ini sahih lah, insya-Allah. Pakcik ni, dia tak pandai ngaji, tapi yang dia boleh baca apa? 3 kul aja. Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Tetapi dia beramal dengan surah Al-Ikhlas ini. Bacanya tak henti dan dia yakin dengan surah Al-Ikhlas ini. Allah jemput dia dalam keadaan husnul khatimah. Ada lagi seorang pakcik ni, dia selama dia hidup, dia orang susah. Tetapi setiap bulan daripada gaji dia akan pergi kedai, dia akan bagi duit dekat tukang kedai tu. Rupanya hanya dia dan orang kedai itu saja tahu. Lepas dia meninggal, baru orang kedai itu buka cerita, rupanya duit yang dia beri itu adalah untuk orang tu belikan makanan, hantar ke rumah orang-orang susah ataupun rumah anak yatim dekat kawasan. Itu orang susah yang beramal. Dia yakin dengan infak fis sarra wa dharra, dalam keadaan senang atau susah. Allah ambil dia dalam keadaan subhanallah yang baik. Yang anak dia sendiri saksikan, tapi anak dia tak tahu apa amal ayah dia ni. Sebab nampak macam orang biasa-biasa. Itu kelebihan beramal dengan ilmu yang walaupun sedikit, tapi kita tadabbur, tafakkur dan faham. Kita buat. Ya Rahman. Kak Nani pernah sampai satu tahap yang Kak kita fikir nak buka, duduk balik depan Al-Quran, nak tengok satu-satu, nak buat ticking. Apa yang Allah cakap ni aku dah buat ke belum? Tapi rasanya subhanallah macam banyak lagi. Bab mengumpat, bab bersangka buruk. Ada tak dalam Quran? Allah suruh ke tak? Cara jawab salam, Allah ajar tak? Allah ajar dalam Quran cara jawab salam. Hendaklah kamu jawab dengan yang sama, yang lebih baik ataupun sama. Bila kita orang bagi salam, Assalamualaikum, kita pun jawab Waalaikumsalam. Itu sama. Kalau orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena jawab
yang lebih baik ataupun yang sama? Ada tak kemungkinan kita jawab Waalaikumsalam? Ada. Kalau kita tak tahu, kita jawab begitu, betul? Bila baca ni, Ya Rahman, Allah ajar dah dalam Quran. Sebab kita tak tengok Quran betul-betul. Ya, Allah ajar lagi apa? Adab. Dalam Al-Quran ini penuh dengan akhlak. Ya, Allah ajar kalau kita pergi rumah orang, dah ketuk 3 kali, dah bagi salam 3 kali, orang tak buka, kita buat apa? Pusing belakang. Assalamualaikum. Oh, Cik Mina. Tak cukup pintu depan, pergi pintu belakang. Buka budak tingkap kawan tu. Tak lagi. Tukarnya kita kan. Rupanya Allah sebut dalam Quran, kalau dah bagi salam 3 kali orang tak jawab, baliklah. Cantiknya Islam nak ajar kita untuk berakhlak dan bersangka baik. Mungkin tuan rumah itu tidak bersedia nak terima tetamu, walaupun dia ada dalam rumah. Ini Islam nak ajar kita jangan, aku tahu ni kereta dia ada ni, tapi saja dia tak nak buka ni. Kita punya sangka buruk tu datang lah, kan? Islam nak ajar apa? Sangka baiklah, sangka baik. Ni bila kita ada ilmu baru kita tahu. Bila kita tak ada ilmu tu yang akan datang sangka buruk tu. Syaitan dia ada dalam tu saja, dia tak suka kau datang, dia kata. Kan? Menyucuk-nyucuk kita. Sangka buruk itu. Tapi bila kita punya ilmu, okey, Allah dah ajar begini, kita kena tahu, kena hormat. Mungkin saudara kita tidak bersedia untuk menerima tetamu. Mungkin dia tengah konflik dengan husband dia. Mungkin jika datangnya kita dalam keadaan mereka tengah masam muka antara suami isteri, kita pun buat gosip. Ni tengah gaduh lah ni kan. Tu perangai manusia. Itu yang sebenarnya Allah nak ajar untuk kita tutup aib saudara kita. Itu contoh-contoh. Yang pasal bagi salam ni, ada seorang sahabat ni lah yang dikatakan, bila sahabat dia tanya, engkau dah habis ke khatam Al-Quran? Sahabat dia kata, aku belum khatam lagi. Sedangkan dia ni daripada ahli Quran, orang yang memang sentiasa membaca Al-Quran. Kalau istilah khatam untuk kita apa? Habis baca 30 juzuk. Dah lama dah khatam. Dia kata 1 dulu, lepas tu tutup Quran, tak baca-baca. Khatam kita tu bila lagi khatam? Waktu kahwin, kan? Waktu tu belum tak nak baca, sebab dia kata 1, kahwin umur 25 baru nak baca Quran lagi. Jadi istilah khatam kita adalah istilah habis. Tetapi untuk sahabat ni, istilah khatam dia adalah beramalnya dia dengan ayat-ayat Quran. Dia kata ada 1 lagi yang aku tak berjaya amal. Apa dia? Yang bagi salam 3 kali tadi tu. Sahabat ni dia tak berjaya lagi amal yang tu. Dia masih lagi bagi salam, orang tak jawab, dia tak puas hati, dia pergi lagi ke pintu belakang. Ni sahabat ni. Dan dia sebut dekat, itu sebabnya aku belum khatam lagi. Hebat tak istilah khatam dia? Istilah khatam dia adalah beramal dengan apa yang Al-Quran ajar. Ya Rahman. Sama-sama dah untuk angkat sendiri. Kita muhasabah kita ni dekat level mana adik-adik? Level baca Quran sahajakah? Level faham dengan Al-Quran sahajakah? Atau kita dah sampai level beramal? Kita pastikan kita sentiasa meningkat. Jangan daripada darjah 1 belajar tajwid, dah nak mati pun tajwid juga lagi. Kan? Tak usaha untuk faham dan amal Al-Quran. Ini dilema masyarakat kita. Ya? Kalau adik-adik terjun dalam masyarakat dengan makcik-makcik yang mencari Al-Quran ini, tetapi sayangnya mereka tidak tahu Al-Quran ini perlu diamal. Ni orang-orang muda depan langkah ni beramal dengan Al-Quran. Beramal, bukan sekadar kita baca. Ya? Jadi siapa-siapa yang kita boleh nilai diri kita, subhanallah, masih belum terlambat. Seandainya hari ini Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita sedang belajar, insya-Allah kita dapat pahala itu. Kita dapat ganjaran orang yang sedang berusaha untuk dekatkan diri dengan Al-Quran. Nak beramal itu besar. Jadi moga Allah beri kita sentiasa minta dalam salat kita. Bila doa lepas salat itu, kita tahu bahawa antara doa yang Allah mustajabkan adalah doa selepas salat. Antara doa yang kita kalau boleh jangan tinggalkan, ya Allah kurniakan aku taufik dan hidayah. Penting adik-adik untuk minta taufik. Taufik itu apa? Hidayah itu apa? Ada orang dapat hidayah,
tetapi dia tak dapat taufik. Taufik ini apa? Dalam satu hadis kursi disebutkan, taufik ini adalah hadiah terbesar dari Allah untuk hamba-Nya. Taufik ini bila Allah beri, orang itu akan jadi hebat. Taufik ini adalah kekuatan untuk beramal. Minta, jangan sekadar minta hidayah, tetapi minta taufik. Ya Allah, kurniakan aku taufik-Mu ya Allah. Kurniakan aku kekuatan untuk beramal ya Allah. Amal yang ikhlas. Minta itu. Minta taufik, ya, minta. Sebab kita tak akan mampu tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalkanlah juga zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya. Mengikut satu riwayat mengatakan sesiapa yang belum istiqamah dalam beramal, kalau dia amalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali, dia akan diberikan istiqamah dalam dia akan diberikan istiqamah dalam beramal. Dan jika orang itu dah istiqamah dengan amal, mengamalkan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ni, dia akan dijadikan orang yang ikhlas dalam beramal. Nak jadi istiqamah tu satu, nak jadi ikhlas is another stage. Ya Rahman. Ikhlas memang bukan senang, tetapi kita boleh minta Allahumma paksalah diri kita untuk ikhlas. Paksa diri. Paksa. Lillahi ta'ala. Dan walaupun ada sesekali nak rasa buat kerana malu dekat makhluk, nanti orang ni tengok apa aku tak buat kerana ada malu itu, jadikanlah itu sebagai langkah awal untuk kita jadi semakin ikhlas. Yang akhirnya kita menjadi orang yang tidak mengharapkan apa pun. Makhluk Allah tak balas, makhluk Allah tak senyum pun dengan apa yang dia buat. Dia redha kerana dia tahu dia dah dapat redha Allah. Musyrifah tak sempat puji pun adik-adik apa yang you all dah buat, yakinlah Allah dah hitung. Ya? Kakak-kakak tak sempat nampak mungkin apa yang adik-adik buat, tapi yakinlah Allah dah angkat langit ke, dia angkat ke langit yang ke-7. Ya Rahman, bagi semua. Okey, jadi ibrah daripada surah Al-Isra ini, daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, moga kita menjadi orang yang berilmu dan beramal dengan apa yang Allah dah berikan pada kita. Menjaga salat, menjaga hadiah ini supaya tidak tercemar hadiah ini, ya. Jagalah dengan baik insya-Allah. Jagalah lebih khusyuknya. Siapa-siapa yang kadang rasa ilmu nak khusyuk solat ni memang kena terus belajar. Yang termasuk akad sebenarnya kita kena terus belajar, kena terus cari. Kena terus mencari untuk solat tenang, wuduk yang tenang dan salat yang tenang. Jangan kelam kabut. Ya? Bila kita balik pun ajar anak-anak wuduk yang tenang, salat yang tenang. Bila tenang baru kita akan menghayat. Bila angkat takbir itu Allahu Akbar, betul-betul rasa dah Allah yang maha besar. Bukan Allahu Akbar, alamak kain tak angkat lagi, alamak macam-macam alamak kita, kan? Macam-macam yang tak selesai. Ya, Allahu Akbar itu betul-betul kita membesarkan Allah dalam salat kita. Putus dah. Bila kita nak mula tu, putus dah kita dengan dunia ni. Rasakanlah mi'raj kita. Ya, tenang berbicara. Kalau boleh Kak Nani harap yang kita duk baca dengan anak-anak sebelum nak mula salat itu, kita baca dulu. Boleh? Ya? Salat adalah mi'raj. Nak mi'raj ni ya Allah. Ya? Itu sebabnya makruh lepas wudu tu bercakap-cakap. Ya? Lepas kita ambil wudu, terus pergi solat. Kalau ada kawan nak ajak sembang, kecuali lah dia tanya benda yang penting kan, kunci kat mana? Kan, ni nak buka pintu ni parents datang, kunci kat mana? Tu cakap lah, boleh lah kan. Kalau benda emergency, no problem. Tapi kalau saja-saja nak ajak sembang, kan, nak ajak sembang, kita kena tahu lah. Lepas ni dah tahu, maknanya bila kawan dah uduk, jangan ajak sembang. Ya, jangan ajak sembang. Hatta waktu beruduk, bermula dengan waktu kita beruduk, supaya kita nak putus ni. Daripada kita uduk tu, kita dah start putus dah dunia ni. Jangan cakap dah. Sebab nanti kalau kita cakap, kita akan teringat dalam solat. Ya, kita akan teringat dalam solat. Okay?
Right. Jadi insya-Allah Kak Dani mengharapkan Allah memberi kita kekuatan ya untuk beramal, menjadikan peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj Rasulullah ini menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sebelum Kak Dani berhenti, antara kunci anak-anak ni kunci syurga kita tahu ya? Tahu adik-adik, kunci syurga adalah apa dia? La ilaha. Kalimah syahadah la ilaha illallah. Kemudian salat. Salat juga adalah kunci syurga. Dan kunci ini, biasa kita tengok kunci ada apa dekat kunci tu? Ada gigi-gigi dia kan? Gigi-gigi dia tu. Gigi-gigi dia tu, antara gigi-gigi kunci yang kita kena jaga adalah jangan menidakkan apa jua yang dibawa oleh risalah Rasulullah SAW. Tidak menidakkan apa juga yang dikata dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Contoh, bila orang kata, bila hadis Nabi sebut falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah kamu berkata baik atau diam. Kalau kita jadi orang yang takkan nak cakap sikit pun tak boleh, takkan nak ni kan, itu maknanya kita dah menafikan hadis. Itu boleh merosakkan gigi pintu syurga kita. Kalau satu gigi pintu syurga rosak, boleh buka tak? Jadi kena jaga gigi-gigi ni pun kena jaga. Kena yakin bulat sepenuhnya. Kalau Allah kata tutup aurat, tutup aurat. Kak, sikit pun tak boleh nampak Kak? Tak boleh. Kak, naik sikit je boleh Kak? Tak boleh. Kak, jalan sikit je boleh Kak? Tak boleh. Kan, Kak kat sini je tutup. Alah, boleh tarik-tarik juga Kak? Tak boleh. Kalau kamu akad nampak. Ya, kalau dengar ada seorang baru ni, ada seorang ustaz ni macam syadik sikit lah. Dia bagi lagi kata dua je.